Adakah perlu merentas jarak sejauh 2 marhalah terlebih dahulu bagi mengharuskan solat secara qasar? Ringkaskan 4 rakaat 2. Ataupun kita nak ringkaskan dan kita nak menjamakkan Zuhur dan Asar dihimpun. Ada dalam waktu yang pertama namanya waktu yang kedua dalam bawa tadi berapa? 18 naskah. Itu telah pun dibayar oleh orang. Tuan-tuan nak ambil buat balik pun boleh. Tuan-tuan lepas belajar pun nak tinggal kat masjid pun boleh juga. Tak ada masalah. Tuan-tuan orang dah infak. Baik. Kita akan pergi kepada halaman 37. 37. Dalam buku ni senang. Soal, jawab. Soal, jawab. Adakah perlu merentas jarak sejauh 2 marhalah terlebih dahulu bagi mengharuskan solat secara qasar? Ringkaskan 4 rakaat 2. Ataupun kita nak ringkaskan dan kita nak menjamakkan Zuhur dan Asar dihimpun. Ada dalam waktu yang pertama namanya waktu yang kedua dalam waktu. Sekali ketahui jarak perjalanan ialah melepas 81 km ke atas. Sehala berputar dalam antara Grab, food panda lebih atas. Tuan-tuan merentas. Baik. So 81 km ke edah yang lama berdasarkan kitab kuning dulu. Kitab Turas 90 km. So kalau ada di kalangan kita yang nak berpegang dengan yang asal 90 km silakan. Namun fatwa kebangsaan yang dah berpegang sekarang 81 km. Jangan kurang daripada tu. So 80 km tak boleh jamak, tak boleh qasar. Situasi jamak ada perubahan sedikit lah jika sekiranya kita tersangkut dalam traffic jam. Wuduk tak ada. Debu tayamum tak ada. Kan? Dah nak habis dah ni waktu zuhur ni. Kan? Lalu kita pun terus dah meniatkan dengan jamak takhir. Tu traffic. Ada tak keringanan tu? Boleh. Bukan kelaziman pun. In case berlaku contohnya. Tuan-tuan kadang adanya kemalangan di depan kita. Tak boleh nak ke kanan, tak boleh kiri, tak boleh dan sebagainya. Kita nak keluar kereta, semayang kat tepi jalan dulu pun tak boleh. Ketika tu, maka dah nak habis dah waktu zuhur, nak masuk asar dah. Terus niat aku menjamakkan yang ini dengan mentakhirkan solatku ke dalam waktu asar. Solatlah 4 rakaat nanti. Kan? Bila dah sampai ke destinasi kita yang bukan musafir. So, yang musafir ni, adakah perlu merentas jarak 2 marhalah dulu ke? Katalah kita daripada sini nak ke Seberang Perai, daripada Subang Jaya ni ke Seberang Perai. Sekarang kita baru sampai ke RNR. Tu, kat situ. Hentian jejantas tu. So boleh tak kita nak solat zuhur dan asar jamak takdim umpama contoh? Bolehlah. Sebab kita akan melangkau perjalanan tersebut melepasi 81 km ke atas. So, tak adalah kita kena lepas dulu. Dah kilometer kita dah capai 81, baru boleh semayang tu. Tak. Selagi mana memang jarak perjalanan itu sampai 81 dan ke atas, maka boleh di dalam pertengahan jalannya solat tersebut. Bagaimana orang yang salah faham boleh jamak qasar 3 hari, selebihnya tak boleh jamak qasar. Ini yang paling common ramai orang salah faham kan. Yang sebenarnya yang sepatutnya difaham, kalau kita nak bermusafir ke tempat itu lebih daripada 3 hari kita stay, maka hari sampai saja terus tidak ada jamak dan qasar. Sebab ada ustaz yang cerita pun salah juga. Bila ustaz yang bercerita pun salah, makmum ataupun orang awam lagilah tersalah. Gitu tuan-tuan baik. So, seseorang yang telah mempunyai niat untuk pergi ke satu tempat yang berada dalam jarak 2 marhalah dari tempatnya itu, dah boleh melaksanakan solat jamak
yakni himpun, dan qasar, yakni diringkaskan. Sebaik saja ia keluar dari sempadan qaryah. Ni USJ 9. Dan nanti ada lagi USJ 10. Contohnya lah, ada masjid lain. Qaryah dia, masjid jemaat dia, surau jemaat dia lain. So kita keluar daripada qaryah kita ni, dah masuk qaryah dia tu, boleh tak kalau kita nak singgah, nak solat terus Zuhur dengan asar sekali lah, lalu kita teruskan perjalanan kita ke depan tu? Boleh, tak ada masalah. Itu. Jangan kita semayang tu di rumah kita, sudahlah. Oh, dah masuk waktu. Hanya belum. Tak boleh, tak sah. Macam tu, Walaupun belum lagi ketika itu, belum lagi merentas jarak 81 km tu. Tetapi akan sampai 81 tu. Artinya tidak perlulah seseorang mencukupkan jarak perjalanannya tu 2 marhalah baru dia boleh sembahyang. Tak begitu. Mana kata on the way itu yang akan sampai 81 ke atas tu bolehlah singgah solat. Situ dia. Ada orang bertanya, Ustaz, mana yang lebih afdal? Kita solat qasar sahaja ke, atau kita jamakkan sekali ke? Situasinya begini, tuan-tuan. Kalau kita ni drive sendiri, bawa motor sendiri, ride sendiri, bawa kereta sendiri, kita boleh singgah untuk solat Zuhur dalam waktunya, asar dalam waktunya, tanpa menjamakkan, tanpa dihimpunkan, yang itu afdal. Tapi kalau kita menumpang kenderaan orang, kan, jenis nak cepat sampai, tak nak berhenti banyak kali lah. Ketika mana dia berhenti ketika itu dalam waktu Zuhur, maka jamak teruslah Zuhur dan asar dalam jamak takdim. Dan boleh afdal sekali lah. Tetapi diharuskan untuk kita nak jamak, himpun. Situ dia, tuan-tuan. So atas diri kita lah. Baik. Jika seseorang musafir berniat untuk bermusafir bukan bertujuan maksiat, yakni dengan tujuan yang harus pada syarak, tetapi di pertengahan jalannya itu ia melakukan maksiat, adakah diharuskan baginya salat qasar? Katakanlah dia daripada Gua Musang nak datang ke KL. Contoh, dia tak kira penyenayah tak penyenayah, wajib solat, wajib atas diri dia tu. Baik, dia nak cerita hukum dia tu, kan? Dia asalnya bukannya orang yang dalam perjalanan ini harus nak datang ke KL, nak berniaga lah, contoh. Ya, tiba-tiba ketika mana dia baru sampai di Kuala Lipis, ataupun dia sampai ke Raub, dah singgah kedai makan, sebelah tu pula kedai nombor. Dah lama aku tak tikam ni. Kaya, orang tak nampak aku, tak malu lah. Dia pun singgah beli nombor. Zuhur dia tak semayang lagi tu. Nanti masuk waktu Zuhur, dia boleh tak solat jamak dan qasar lagi, tuan-tuan? Soalan dia. Jawapan dia, ya boleh. Sebab dia travel tadi langsung tak ada niat untuk buat maksiat tu. Kalau memang daripada awal lagi dia daripada Kota Baru tu nak ke KL tu, memang dia nak ke KL sebab nak beli nombor. Dua, kan, tak boleh jamak, tak boleh qasar. Wajib solat secara tamam. Bukan matlamat dia musafir tu untuk judi. So yang tadi tu perjalanan dia, asal dia harus tiba-tiba macam nak aja buat benda ni, dia pun buat. Tapi itu bukan niat asal. Jadi dia masih lagi dibenarkan jamak dan qasar solat. Ya, baik. Jika ia bermusafir pada asalnya bertujuan maksiat, sekarang kita tukar tajuk dia. Yang tadi perjalanan dia bukan maksiat. Yang sekarang ni perjalanan dia memang nak buat maksiat. Contoh, daripada KL dia nak pergi ke Johor, nak merompak. Contohlah. Ya, baik. Tiba-tiba ketika mana dia daripada KL tu baru sampai Seremban, kan, dapat WhatsApp kawan meninggal, kawan sekolah, umur sebaya 45 contohnya lah,
Dia pun terfikir. Meninggal kenapa tu? Mat? Accident. Yang kita ni, yang dia tu tengah duduk naik kereta tu, kan? Kawan dia bawa tu. Dengan bawa begini. Aku rasa aku tak jadilah. Kawan aku mati seorang. Aku pun akan mati. Jadi perjalanan dia yang nak pergi merompak tu, dia cancel. Pergilah ke Johor tu. Tetapi bukan lagi untuk merompak. Dia tukar niat dia. Yang ni untuk berniaga contohnya lah. Tuan-tuan Baik. Ketika mana berubah niat dia tu, dan di dalam waktu solat tersebut, katalah ketika berubah niat daripada maksiat kepada bukan maksiat, ketika itu jarak perjalanan ketika mana dia berubah niat itu katalah Seremban. Nak sampai ke Johor, masih cukup tak 2 marhalah? Lebih kan? Maka jarak itu diambil kira untuk jamak dan qasar. Boleh. Tidak dikira daripada pangkal dia daripada KL. Daripada jarak tempat dia bertaubat ke hadapan, apakah cukup 2 marhalah? Jika sekiranya cukup, dia dapat rukhsah jamak dan qasar tadi. Yang asalnya dia tak dapat pun kelayakan jamak dan qasar. Kau penyenayah macam mana sekalipun, wajib solat. Ada tak penyenayah yang solat, tuan-tuan? Ada. Itu Subhanallah. Baik. Adakah bermusafir untuk menonton perlawanan bola sepak dikira musafir bertujuan maksiat? Biasa kan orang pergi tengok bola kan? Tengok sukan. Dan tidak diharuskan solat jamak dan qasar. Adakah demikian? Baik, maka jawapannya, bola sepak dan semua jenis sukan adalah harus. Di dalam Islam berdasarkan kaedah usuliyah yang berbunyi, al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullul dalilu ala tahrim. Asal hukum suatu perkara harus sehingga terdapat dalil mengharamkan ia. Contoh, pakaian yang tak menutup aurat. Sukan apa tu? Renang. Sukan apa lagi yang tak menutup aurat, tuan-tuan? Bina badan. Mana ada orang bina badan pakai seluar track? Itu pergi jogging. Bina badan pakai spender tu lah. Lagi apa lagi? Banyaklah sukan yang tak tutup aurat ni kan. Baik. Kalau bola, ada yang tutup, ada yang tidak. Ada yang pakai seluar tight kan, dikira cover tutup lah. Hukum dia makruh. Bagi lelaki pakai seluar ketat, dia tidak haram, tuan-tuan Tetapi yang haram tu dekat mana? Kalau dia pakai seluar ketat tu, dia tak cover dengan seluar pendek dekat atas dia tu. Dia pakai seluar ketat tu je, udah macam Superman, terbonjol. Yang tu haram lah. Okey, kita yang menonton ni macam mana? Asal hukum adalah harus selagi tidak terdapat dalil yang mengharamkannya dan tidak terdapat perkara-perkara yang mengeluarkannya daripada batas harus. Seperti melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Baik, macam mana? Jika demikian, maka musafir menonton bola sepak adalah harus dan boleh melakukan rukhsah salat. Mata-mata nak tengok bola. Namun, sebaik-baiknya hendaklah dipastikan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan pihak penonton atau pihak yang ketiga, iaitu pihak pemain perlawanan bola sepak yang dianjurkan tersebut mematuhi hukum syarak. Antaranya perlawanan selepas masuknya solat dulu baru lawan. Baru main lah. Katalah main bola start pukul apa? Pukul 8. Setelah maghrib. Gitu kan. Sekarang Alhamdulillah tuan-tuan. Dulu-dulu langgar je waktu semayang tu. Dulu-dulu. Sekarang tak semayang. Kadang-kadang goalkeeper jadi imam. Gitu Alhamdulillah lah. Adalah perubahan tu. Baik. Kedua, tidak berlakunya pertaruhan. Judi. Dan ketiganya menutup aurat ketika bermain tu. Paling molek sekali. Gitu ya. Janganlah terpedaya dengan sukan-sukan ni yang menyebabkan kita ni kena pakai sebuah yang sedemikian dan seumpamanya. Jangan. Nak bersukan-bersukanlah. Biar sihat zahir, biar sihat juga batin. Tubuh kita sihat, rohani kita tidak cacat cela. Tuan-tuan isteri kita nak berkayuh basikal sama macam kita, round-round di Putrajaya. Tak apalah.
Janganlah pakai legging tu. Pakailah. Tapi pakailah tracksuit di luarnya. Yang longgar tu ada. Ni pakai legging semata. Kita baru ceramah dekat masjid, keluar daripada Putrajaya, dia duduk kayuh depan kita. Haram betul. Kan? Yang lelaki dia kat depan, bini dia kat belakang. Sudah. Kita nak kalih ke mana, mata kita depan tu jugalah. Lah kena potong lah kan. Potong lah cepat-cepat. Janganlah mengekor je belakang tu. Tu naas namanya. Tuan-tuan Baik. Lagi tidak bergaduh sesama sendiri dalam game tersebut. Jangan ada niat macam tu. Atau dengan pihak lawan, atau dengan penyokong pihak lawan sekalipun. Namanya pun sukan. Dan dia kata keharusan solat qasar ketika musafir untuk menonton perlawanan bola ini juga bergantung pada sejauh mana penganjuran perlawanan itu sendiri pada mematuhi hukum syarak. Sekiranya perlawanan itu sendiri berunsur judi seperti lumba kuda, yang asalnya lumba kuda itu sunnah, dan ditambah pula ada perjudian tu, maka dia tidak jadi sunnah dah. Tetapi perlombaan itu dijadikan perkaitan judi dan perkara yang diharamkan, maka tidak boleh melakukan solat secara jamak dan qasar. So, secara umumnya perlawanan bola sepak harus tuan-tuan selagi tidak ada terkait benda-benda yang haram-haram tadi tu. Baik. Jika seseorang berniat untuk bermusafir ke satu tempat, akan tinggal di situ selama 3 hari. So, bila sebut 3 hari, maknanya 2 malam. Kalau 4 hari, 3 malam. Kalau 5 hari, 4 malam. Macam tu kan? Okey. Kalau 2 hari, 1 malam. Kemudian, dari situ ia akan meneruskan lagi musafirnya ke tempat lain. Haruskah baginya mengqasarkan solat? So, dia ada 2 soalannya. Haruskah mengqasar solat ketika tempat yang pertama, atau ke tempat yang kedua, atau kedua-duanya sekali? Macam tu Ulang balik soalan dia. Jika seseorang berniat untuk bermusafir ke satu tempat, nak stay situ, akan tinggal di situ selama 3 hari. Contoh, dia pergi hari Khamis, dia sampai hari Khamis. Dikatalah dia bertolak pukul 10 pagi. Dia sampai ke situ pukul 4 petang. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Macam itulah. Bila nak bermula hari stay? Maghribnya. So hari Ahad yang dia sampai itu, maghrib tu bermula hari stay yang pertama ke maghrib esoknya. So maghrib Ahad ke maghrib Isnin, 1 hari stay. Maghrib Isnin ke maghrib Selasa, 2 hari stay. Maghrib Selasa ke maghrib Rabu, 3 hari stay. Boleh jamak qasar tak? Boleh lagi kan? Maghrib Rabu ke maghrib Khamis, itu dah kira 4 hari penuh lah. Masa tu dah putus dah dia punya kelayakan jamak dan qasar. Dia dah dikira orang yang bermukim. Okay. Kalau orang dah memang plan memang akan berlaku macam ni penuh 4 hari ni, sebaik saja dia sampai, dia tak boleh jamak qasar dah. Okay, So kalau dia tak plan, tak pasti lagi aku 2 hari ke 3 hari ke, aku tak pasti ni. Dia pun pergi-pergi dan dia stay kat situ. Tiba-tiba sehari, 2 hari, 3 hari. Confirm 4 hari penuh. Maghrib ke maghrib tadi macam Ana cerita tu. Ataupun kalau dia dah sampai malam, subuh ke subuh. Subuh ke subuh seterusnya. Macam tu cara tuan-tuan Baik. Maka tiba-tiba dah penuh dah. Memang 4 hari total dah dikira bermukim. Waktu seterusnya itu hendaklah dia solat secara tamam. Okey. Itu satu isu. Kembali pada isu yang kita bicarakan ini. So, kalau dia di bawah 4 hari penuh, maknanya 3 hari, 3 hari setengah, dia dikira orang yang bermusafir. Kemudian, katalah dia tu datang daripada seberang perai, datang ke USJ ni, jumpa pak saudara dia. Sehari, 2 hari, 3 hari. Contohnya lah. Kan? Lepas tu, dia melayan WhatsApp group dan sebagainya tu. Tahu-tahu kawan sekolah dulu buat kenduri kahwin lah kan, bukan di sini, pucung pula contohnya lah, pucung perdana ke ataupun di belah Bangi ke, dia daripada seberang perai, alang-alang kalau aku nak balik sana balik, baik aku stay sini dan ambil lah sehari 2 hotel mana-mana, lepas tu pergilah kenduri kahwin kawan sekolah dulu tu, contohnya lah.
So, kat 3 hari kat sini jamak qasar boleh. Masuk hari keempat dia nak keluar tu dan dia lepak di hotel seterusnya luar daripada qaryah ni, betul tak? Itu juga dikira musafir. Untuk 3 hari yang lain pula. So di sini musafir, di sana pun musafir. Cuma ada satu je perbezaan. Jika sekiranya ketika mana dia stay di rumah pak saudaranya ni, confirm 4 hari penuh. Confirm 4 hari penuh. Tak termasuk hari datang kan, tak ada tolak alam benda tu. Maka dia dikira orang yang bermukim. Setelah mana dia dikira orang yang bermukim, sekiranya dia nak bermusafir yang seterusnya itu, dia nak keluar ke Bangi tu, daripada sini ke Bangi cukup tak 81 km? Tak cukup. Maka itu dikira perjalanan biasa sahaja. Wajib solat dia tamam 4 rakaat dalam waktunya masing-masing. Tuan-tuan gitu sebenarnya. Ya. Baik. Kalau ada orang nak tanya soalan pun boleh tuan-tuan ya. Kalau ada kemusykilan tu. Baik. So kalau tempat dia sampai di sini memang 4 hari penuh, kemudian dia nak bermusafir ke tempat yang baru memang melepasi 81 km, itu dah dikira permusafiran yang kedua. Musafir yang barulah. Sebab di sini dah jadi checkpoint habis permusafiran yang pertama sebab dia dah dikira bermukim. Betul Semalam saya dapat satu soalan daripada orang Sabah. Dia setiap hujung minggu dia balik ke rumah anak isteri dia di kampung. Dan dia bekerja di bandar yang mana jaraknya melepasi 81 km. So dia weekend husband lah orang panggil. And Ustaz, so boleh tak ketika mana saya balik ke rumah isteri saya, ke rumah saya lah di kampung tu, kami memang tinggal serumah dengan mak dan ayah, dia kata. Kami berkahwin, kami tinggal di rumah mak dan ayah. Macam tu. Jadi, family duduk di sana, family tak ikut saya di tempat saya bekerja. So, hari Jumaat petang saya akan travel balik lebih daripada 81 km. Boleh tak saya sembahyang jamak dan qasar di rumah mak ayah saya tu? Kerana di rumah itu jugalah anak dan isteri saya stay menetap di situ. Persoalan dia. Kan? Jawapan dia, boleh ke tak tuan-tuan? Tak boleh. Sebab dia balik ke tempat dia bermastautin. Jadi rumah yang semasa dia Isnin hingga Jumaat dia bekerja tu, yang dia tinggal di bandar tu, itu tempat dia bermukim. Tempat tinggal sementara. Kalau dia berubah kemudian, anak isterinya dia bawa tinggal di sinilah yang abang menyewa ni, di sinilah abang mencari rezeki, di sinilah kamu semua membesar, duduk di bawah satu rumah sama ada dibeli ataupun disewa, di sinilah kita menetap, dia kata gitu. Maka dia balik ke kampung itu hanyalah semata-mata tempat watan asal dia menjadi bekas tempat tinggal asal. Bukan lagi tempat mastautin dah. Tak. Tapi itu dikira balik ziarah sahaja. Jelas tuan-tuan? Ke tuan-tuan jadi confused pula? Jelas kan? Jelas So dalam situasi yang pertama, selagi mana anak isterinya memang berada di kampung tu, apabila dia travel balik nak jadi weekend husband ni, dalam perjalanan travel tu boleh jamak qasar, ketika sampai tidak boleh lagi jamak qasar. Kerana dia kembali ke tempat dia menetap. Okey. Dan ketika mana dia perjalanan balik semula ke bandar, ke tempat dia bermukim, rumah yang dia sewa, berhampiran dengan tempat kerja, maka dalam perjalanan itu yang melepasi 2 marhalah, dia boleh solat jamak dan qasar. Jelas Jelas okey. Tuan-tuan boleh juga ambil nombor telefon dekat page yang kedua ni. Ni kulit, ni page ni kan. Bawah ni ada tulis nombor Ustaz Zulkarnain Dolah, penulis buku kita ni. Penulis buku kita ni. Ana tak tulis nombor ana kat sini. Dia jadi 2 orang penerbit tu lah. Baik. Settle. Seorang bermusafir, halaman 45 tuan-tuan
seorang bermusafir berhenti di sebuah masjid untuk menunaikan solat zuhur. Ketika sampai di masjid tersebut, dia mendapati telah ada satu jemaah sedang menunaikan solat zuhur. Musafir itu ingin menyertai solat jemaah tersebut dengan berimamkan imam yang sedia ada tu. Tetapi dia tidak pasti adakah imam dan jemaah yang ada tu niatnya solat qasar ataupun tamam, sempurna 4 rakaat ke atau 2 rakaat ke. Apakah yang patut dia buat yang dia tu nak join tu? Okey. Pertamanya, kita boleh analisa diri kita sendirilah tuan-tuan kan. Kita sampai tu masjid taman ke masjid tepi jalan. On the way orang ulang alik outstation. Raub, Bentong, Kuala Lipis, itu arah Pantai Timur. Ya. Kalau arah ke Pantai Barat, katakanlah Meru Kelang, Sekincan, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Sungai Besar, semua itulah. Kan? Situ. Apakah waktu itu waktu rasmi solat? Oh, 1:05. So katalah sembahyang zuhur berjamaah tu satu suku. Dan kita sampai on time satu suku. Kita tahu dah ini memang solat tamam lah. Sebab imam tempatan di situ. Kalau kita singgah tu pukul 2. Ketika tu ada jemaah 4-5 orang. Bukan lagi waktu rasmi dah. Tapi masih lagi dalam waktu zuhur. Kita pun confused. Ini orang ini bukan orang sini kot. Dapat kaya macam orang bermusafir. Tapi kadang-kadang orang-orang kat situ juga pun kan dia singgah solat dan kita pun singgah solat. Tapi kita ni nak solat 2 rakaat kalau boleh sebab kita orang yang bermusafir. Tetapi kita syak apakah orang ni orang bermusafir ke tidak. So macam mana kita nak buat? Pertamanya kita boleh berniat dengan niat qasar. Kalau kita nampak tanda-tanda, aku yakin orang ni orang musafir. Kan, orang yang berimam ni semua ni orang yang bermusafir. Tiba-tiba imam tu buat 4 rakaat. Maka kita menambahlah lagi 2 rakaat. Kita tak boleh mufarakah. Aku tadi niat 2 lah. Rupanya aku terikut orang yang niat 4 rakaat. Maka aku berpisahlah daripada imam. Batal solat kita. So jawapannya kalau bertemu situasi macam tu, kan, aku mengikut sebagaimana rakaat imam. Maka tambah lagi 2 rakaat. Situ dia tuan-tuan niat kita tu berubah jadi 4 lah. Baik. Yang kedua, caranya adalah berniat tamam terus. Niat terus 4 rakaat je lah. Apa nak dikira sangat pun. Kan? Penduduk was-was saja kau salat fardu zuhur mengikut imam 4 rakaat terus. Tiba-tiba imam tu qasar rupa-rupanya. Kita tetap teruskan selesaikan 4 rakaat. Tuan-tuan Atau yang ketiga, taklid niat dengan berkata dalam hati tu, dalam takbiratul ihram, saja aku solat fardu zuhur mengikut rakaat imam kerana Allah. Mana dia apa? Kalau imam tu 2 rakaat, aku pun 2 lah. Sebab aku ini bermusafir, layak untuk buat qasar. Jika sekiranya 4, maka aku pun 4 rakaat lah kerana aku telah pun mengikut imam. Wajib sempurnakan sebagaimana rakaat imam. Sudah tuan-tuan. So yang ketiga ni ramai orang tak tahu. So hari ni tuan-tuan dapat ilmu ni boleh dipraktiskan. Tuan-tuan tu caranya. Baik, selesai. Pukul 8 baru. Lepas suku isyak. Kesimpulan. Jika berlaku keadaan makmum tidak mengetahui niat imam sama ada qasar ataupun tamam, maka terdapatlah 3 pilihan baginya bagi makmum yang nak join sembahyang tu. Pertama, makmum berniat qasar pada awalnya. Kemudian jika didapati imam solat secara tamam 4 rakaat, makmum hendaklah menukar niat kepada niat tamam. Aku jadikan solatku 4 rakaat. Situ boleh. Pilihan yang kedua, makmum berniat tamam terus saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Tiba-tiba imam 2. Tak apalah, imam bagi salam, kita sambung lagi 2 rakaat. Itu dia. Memandangkan kita nak jamak juga selepas itu, yakni solat asar jamak takdim. Sebelum kita bagi salam, zahirkan niat tersebut di dalam hati. Aku menyamakkan asar takdim. Selesai. Itu dah. Baik. Dan pilihan ketiganya,
Jika imam ini solat qasar, maka aku qasar. Jika imam tamam, maka aku pun tamam. Taklid niat. Taklid niat namanya. Gantungkan niat sebagaimana kelakuan ataupun niat si imam. Baik. Kita kadang-kadang nak singgah-singgah, tuan-tuan, nak singgah solat ni. Kita nampak ada orang sedang berdiri menghadap kiblat tu. Pastikan dulu betul ke dia tu berdiri sembahyang. Takut-takut kita angkat takbir, rupanya kita angkat takbir, dia pun belah. Kan? Rupanya dia main telefon, rupanya sambil berdiri menghadap kiblat. Ada yang terkena, tuan-tuan, sungguh. Allahu Akbar, dia pun tengok. Lepas tu dia pun belah. Dia dah settle dah semayang, tapi dia berdiri, dia tengok WhatsApp dia kat situ, rupanya. Kan? Harai betul. Tu terkena lah tu. Okey. Kita pergi ke halaman 49. Persoalan yang ke-12. Okey. Jika seorang musafir sempat mengikut imam yang solat tamam, dia tu musafir, dia nak buat dua. Ketika mana dia sampai, imam dah rakaat yang ketiga. Maknanya kejap lagi rakaat ketiga, lepas tu rakaat keempat. Tinggal bela 2 rakaat saja. Boleh ke kita masuk? Nak menumpang yang bela 2 rakaat tu? Tidak harus. Dengan mana tidak sah. Baginya makmum yang qasar, sebaliknya ia hendaklah solat seperti mana solat imamnya, yakni tamam. Kerana apa? Kerana dia mengetahui ini memang solat sempurna 4 rakaat ni. Situ dia. Sama juga situasinya, saya make it short. Imam solat Jumaat 2 rakaat kan? Kita nak solat Zuhur 2 rakaat juga qasar. Boleh tak berimamkan imam yang solat Jumaat? 2 dengan 2 ni. Ya tadi asalnya 4, dia jadi 2 sebab balance lagi 2 rakaat sebab dia buat Zuhur tu. Kan? Jumaat dengan Zuhur dia tak boleh pair, tuan-tuan, tak boleh. Kan? So kalau orang tu dia niat Zuhur, berimamkan imam yang niat Jumaat, dia kena buat 4 rakaat. Kerana solat Jumaat adalah solat tamam. Solat Jumaat adalah solat tamam, solat sempurna, tuan-tuan . So janganlah niat Zuhur, niatlah Jumaat terus. Sebab syarat nak mendapatkan sah Jumaat, sekurang-kurangnya si makmum dapat bersama dengan imam 1 rakaat sempurna. Kan, berdirinya, qiyamnya itu, dapat fatihahnya, dapat rukuknya bersama dengan imam serta tamakninahnya itu, dan dapat 2 sujudnya tu. Kan? Mana kalau rakaat yang kedua ketika mana kita dapat tu, pastikan ketika mana kita masuk, kita dapat rukuk bersama imam solat Jumaat tu, maka kita dapatlah rakaat. Kalau tak dapat rukuk bersama imam, kita turun, imam naik, confirm solat Zuhur terus 4 rakaat. Tuan-tuan tu dia. Yang ni pun ramai orang terbabas. Ramai orang tak tahu, tuan-tuan. Ya Allah. Jadi kita yang dah dapat tahu ni, kalau ada solat kita yang macam tu dulu-dulu, kena qada. Tuan-tuan kena qada. Sebab ada di kalangan kita yang jenis suka, ini dah timing dah ni. Imam dah nak sembahyang dah ni. Kita pun baru keluar daripada office, nampak aja nak ke surau, nak ke masjid tu. Contohnya lah kan. Ini kejap lagi dah nak rakaat kedua dah ni, kita pun masuk, dah siap wuduk ni, pemalih time tu kan. Tiba-tiba rupanya kita cek, ya Allah, banyaknya solat aku ketika mana aku sampai, aku angkat takbir, imam rukuk, aku baca Fatihah, imam bangkit, aku pun rukuk, tak dapat tamakninah dengan imam, aku sangkakan aku dapat Jumaat tu, sebenarnya tak dapat, bahkan tidak sah. Wajib kan Zuhur qada 4 rakaat. Betul banyak. Solat ni benda yang pertama yang Allah Ta'ala tanya di negeri akhirat. Jika sekiranya para malaikat itu setelah dia mengira-ngira, tiba-tiba banyak cacat cela solat fardu kita itu, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat tersebut, kamu lihatlah apakah hamba-Ku ini ada melakukan solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, duha, solat malam, tahajud,
tasbih, witir, tarawih bahkan sekalipun. Jika sekiranya ia melazimi juga solat-solat sunat tu, maka dianggap sempurnalah solatnya. Bermudahnya Allah Ta'ala deh. Kalau ada solat sunat, kalau solat sunat pun kedekut, pemalas, macam mana? Oh, jawabnya mungkinlah Allah Ta'ala kira dengan keadilan dia, tuan-tuan. Bukan dengan rahmat dia. Oh, kalau dengan keadilan, habislah kita. Habislah kita. Takdim ke takhir last minute. Okey. Last minute dia tu sekurang-kurangnya dapat 1 rakaat. Katakanlah kita berniat asalnya nak buat takdim. Kita naik bas ni. Naik bas, terlelap, membuai-buai, sedap tu. Sedap, alamak. Masa bas berhenti, kita tak turun, kita lena. Rupanya, sebab bas tak matikan aircon. Kan? Tu bas jalan ni, dia tengok kita dengan tak dan Zuhur lagi tu, tiba-tiba, dah nak asar dah, aku baru terjaga ni. Kan? Sekira-kira waktu tersebut sempat tak, kalau lulus tak 1 rakaat. Kalau lulus, terus kita niat. Ketika itu aku mentakhirkan zuhurku dalam waktu asar. Yang ni aku mentakhirkan dengan jamak takhir. Kan? Tidaklah dia berdosa. Boleh dia nak ubah daripada takdim ke takhir. Kan? Tapi kalau dia tak sengaja, dimaafkan oleh syarak sebab dia tertidur tu, tuan-tuan ya. Baik. Boleh tak yang takhir nak ubah takdim pun boleh. Tak masalah. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda keluar bermusafir, ketika itu dah masuk waktu solat. Lalu baginda lazimnya lah baginda akan buat jamak takdim kerana meraihkan waktu dah masuk. Namun tidaklah menjadi paksaan dengan makna kata wajib, tidak. Kan itu pilihan. Makna kata boleh tak kalau orang yang keluar tu dia nak buat juga still jamak takhir? Boleh. Tidaklah berdosa. Tetapi kalau nak mengikuti sunnah betul-betul sebagaimana yang baginda buat, maka kita ambil yang tu. Kalau golongan ulama-ulama sufi, tuan-tuan, dan diorang banyak ambil yang awal berbanding yang akhir. Dalam situasi yang tertentu, kalau nampak lebih sesuai dan lebih patut dia buat takdim, maka dia akan buat takdim. Dia tak akan menangguhkan buat takhir, melainkan atas sebab-sebab yang terpaksa. Kerana apa? Kerana khawatir, takut ajal menjemput kita. Gitu. Wallahu alam. Okey. So, jika seorang musafir sempat mengikut imam yang solat tamam di penghujung solat imam, contohnya ketika imam sedang tahiyat akhir, haruskah bagi makmum yang baru nak masuk tu solat qasar dengan menambahi hanya 2 rakaat selepas imam memberi salam? Maka tidak sah sedemikian itu. Saya pendekkan sajalah sebab dia mengetahui bahawa solat imam tu memang solat tamam, tuan-tuan gitu cara dia. Bolehkah orang musafir yang solat zuhur secara qasar kerana musafir tidak wajib Jumaat ingin mengikut imam yang solat Jumaat? Maka tidak boleh. Ini pun anda dah cerita dah tadi. Tidak boleh. Kalau dia nak ikut juga, maka hendaklah dia solat secara penuh 4 rakaat, dikira tamam, tuan-tuan ya. Samalah juga kalau dia nampak ada orang tu sedang solat sunat ba'diyah zuhur. Dia nampak orang ni dah bangun daripada jemaah yang ramai-ramai, lepas tu masing-masing berasingan solat sunat 2 rakaat kan. Ada seorang tu baru sampai, baru dah ambil wuduk tu, dan dia perasan orang ni tengah solat sunat ni, dan dia pun nak tumpang orang yang buat 2 rakaat tu. Dia niat zuhur qasar, berimamkan orang yang buat solat sunat ba'diyah zuhur. Sah tak? Tak sah. Tak sah. Sebab solat itu, solat sunat tu tamam, tuan-tuan tamam. Melainkan dia tak tahu orang tu, dan dia yakin orang tu solat seorang-seorang, solat zuhur. Dia yakinlah, dan dia yakin secara umumnya begitu. Tu tak apa, dan dimaafkan pada syarak. Tapi kalau dia tahu orang baru bangkit bangun daripada doa ramai-ramai ni, berasingan pula solat sendirian, solat sunat, dia pun numpang,
maka tidak sahlah zuhurnya itu. Melainkan kalau sah, kalau dia buat 4 rakaat baru sah. Macam tu ya tuan-tuan. Oh, banyak kita tangguh-angguk. Baru tahu ni kata. Gitu dia kan. Manakah lebih afdal bagi seseorang musafir antara melaksanakan solat Jumaat bersama jemaah di masjid ataupun solat zuhur secara qasar? Mana lebih afdal tuan-tuan? Jumaat lah. Pahala besar. Kan? Tetapi kalau situasi kita mengejar waktu, dan aku ni flight dah nunggu tu, maka tak apalah, buatlah Zuhur. Buat je lah Zuhur. Tuan-tuan tu caranya. Ya. Baik. Ada soalan lagi? Tak ada? Kalau ada yang nak ambil nombor telefon saya, boleh ambil. Nanti boleh tanyakan WhatsApp, daripada WhatsApp pun boleh. 019 271 4750. 019 271 4750. Ustaz Hazrul. Dah masuk waktu isyak lah tuan-tuan ya. Ataupun tuan-tuan nak ambil je nombor telefon ni, diedarkan oleh ni Ustaz Zulkarnain Dolah. Bukan diedarkan, sebenarnya ditulis oleh sebenarnya tuan-tuan. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahaman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu